Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menerangkan berkaitan dengan bahan pengajaran bertulis atau written instruction material. Written instruction material biasanya dalam sijil pembelajaran sijil Kemalangan Malaysia ni atau SKM kita panggil WIM. WIM ialah dokumen yang disediakan oleh pengajar untuk kegunaan pengajar dan pelatih bagi membantu program pengajaran dan pembelajaran. Tujuan WIM adalah untuk menjadi bahan pembelajaran utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran, memastikan learning outcome di dalam kompetensi unit atau CU yang ditetapkan tercapai, dan membantu pengajar membina keyakinan diri dan bersedia untuk melaksanakan sesi pengajaran. Tujuan WIM disediakan adalah untuk sebagai bahan pembelajaran utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, learning outcome di dalam kompetensi unit ataupun CU, semua learning outcome tersebut tercapai, dan membantu pengajar membina keyakinan diri dan bersedia untuk melaksanakan sesi pengajaran. WIM boleh dikategorikan kepada dua jenis. Yang pertama sebagai bahan pengajaran dan yang kedua adalah bahan pembelajaran. Bahan pengajaran. Bahan pengajaran adalah dokumen yang disediakan oleh pengajar untuk kegunaan pengajar bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Dokumen ini terdiri daripada pelan mengajar teori dan amali, Theory and Practical Lesson Plan. Pelan mengajar ini mengandungi perkara penting yang disusun secara sistematik mengikut apa yang hendak disampaikan agar tajuk sesuatu pengajaran teori dan amali memenuhi skop yang hendak diajar. Bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah dokumen yang disediakan oleh pengajar untuk kegunaan pelatih bagi membantu proses pembelajaran. Terdapat 3 komponen bahan pembelajaran iaitu kertas penerangan atau information sheet, kertas tugasan atau assignment sheet, dan kertas kerja atau worksheet. Pelan mengajar atau lesson plan. Pelan mengajar atau lesson plan ini merupakan dokumen yang menyaraikan kandungan pengajaran langkah demi langkah atau step by step. Senarai aktiviti yang perlu pengajar lakukan. Jadi dalam pelan mengajar tersebut terdapat senarai aktiviti yang perlu pengajar lakukan untuk membantu proses pengajaran. Dan lesson plan ini atau pelan mengajar ini perlu disediakan sebelum proses pengajaran. Kepentingan pelan mengajar ataupun lesson plan. Lesson plan ini penting, ia digunakan sebagai panduan pengajar untuk sesi pembelajaran. Dengan ada panduan ini, penggunaan masa pembelajaran yang paling efektif jika kelas tersebut kelas dalam masa 40 minit atau 1 jam, masa yang digunakan adalah paling efektif. Dan penggunaan sumber yang paling optimum jika senarai sumber-sumber telah disenaraikan dan sumber tersebut boleh digunakan secara optimum, dan penyampaian objektif yang mencakupi. Maksud mencakupi ini adalah memenuhi kehendak objektif dalam KOKU. Kertas penerangan atau information sheet. Ia merupakan layar maklumat ataupun dokumen yang digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran semasa penyampaian subjek teori. Dokumen ini dibangunkan merujuk kepada related knowledge ataupun senarai knowledge atau senarai pengetahuan yang terkandung di dalam KOKU. Ia bertujuan untuk menjelaskan serta menambah lagi pemahaman
dan pengetahuan pelatih dengan menekankan aspek mengapa ataupun why kemahiran itu perlu dilaksanakan dan bukan how, ataupun bagaimana kemahiran itu dilaksanakan. Kertas penerangan hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti berikut: jelas, tepat, mudah difahami, memenuhi keperluan keseluruhan aktiviti kerja ataupun work activity di dalam CU berkaitan, sentiasa dikemaskini mengikut perubahan teknologi semasa, dan bilangan kertas penerangan tidak semestinya mengikut bilangan aktiviti kerja ataupun work activity di dalam sesuatu CU. Kertas tugasan atau assignment sheet. Kertas tugasan atau assignment sheet adalah helaian tugasan atau dokumen yang mengandungi pelbagai bentuk soalan sebagai latihan kepada pelatih untuk merangsang minda ataupun menguji pemahaman ataupun untuk mengaplikasikan pengetahuan pelatih berdasarkan teori yang telah dipelajari. Kertas tugasan boleh diambil kira sebagai PKK atau penilaian kerja khusus. Kertas tugasan perlulah mempunyai ciri-ciri berikut. Biasanya mempunyai ciri-ciri berikutlah. Bilangan kertas tugasan mengikut bilangan kertas penerangan. Satu kertas penerangan tu ada satu kertas tugasan lah. Soalan disediakan merujuk pada kertas penerangan dengan menggunakan pelbagai bentuk soalan dan kaedah-kaedah lain yang bersesuaian dengan tugasan. Soalan juga boleh datang dengan pelbagai jenis bentuk soalan. Kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja adalah helaian atau dokumen yang menunjukkan langkah dan butiran kerja bagi membimbing pelatih untuk menguasai kemahiran yang ditetapkan dengan merujuk pada work activity dan kemahiran berkaitan, iaitu related skill dalam KOKU. Ia digunakan sebagai latihan kepada pelatih sebelum menghadapi penilaian kerja khusus dan juga penilaian akhir. Kertas kerja tidak boleh diambil kira sebagai bahan penilaian kerja khusus. Di dalam kertas kerja ini biasanya terdapat senarai soalan lisan yang boleh ditanya sama ada sebelum ataupun semasa ataupun selepas latihan.